Selamat sejahtera semua murid tahun 4 SKPUE. Jadi pada hari ini kita akan belajar subtajuk yang baru iaitu tempoh. Kita akan belajar macam mana nak cari tempoh masa. Okey, jadi tempoh masa ini sebelum tu buku teks muka surat 143. Jadi tempoh masa ini maksudnya berapa lamakah sesuatu aktiviti itu berlangsung. Okay? Contohnya main bola, berapa lama kamu main bola? Contohnya kalau yang sebelum ni yang kita belajar sistem 12 jam dan 24 jam ini, kita boleh nyatakan pukul berapa. Contohnya kamu ajak kawan kamu ke rumah pukul 3. Lepas tu tempohnya pula selama 1 jam. Maksudnya dari pukul 3, tempohnya kalau 1 jam maksudnya sampai pukul 4, balik. Macam itulah. Okey, jadi waktu dengan tempoh adalah perkara yang berbeza. Waktu itu pukul berapa? Pukul 3, pukul 4, pukul 8. Dan tempoh itu berapa lama? 1 jam, 2 jam, setengah jam. Okey, macam tu. Jadi hari ini kita akan lihat macam mana kira tempoh masa. Okay, kita akan kira berapa lama sesuatu perkara atau aktiviti itu berlangsung lah. Baik, jadi kita lihat contoh terus. Jadi di sini ada gambar budak-budak ni. Okay, kami bermain bola dari pukul 10.05 pagi hingga 10.50 pagi. Jadi dia dah bagi tahu sini, dia main bola dari pukul 10.05 sampailah pukul 10.50. Jadi macam mana nak kira tempoh dia? Okay, cara yang pertama, ada banyak cara. Jadi ada cara yang pertama ini yang dia tunjuk adalah menggunakan muka jam. Okay, dia kira dekat muka jam itu sendiri. Maksudnya kalau kamu ada jam yang besar di rumah tu, kamu boleh tengok dan sambil tengok sambil kira. Okay, jadi di sini dia tekan nyatakan tempoh mereka bermain. Jadi dia mesti ada masa mula bermain dan mesti ada masa tamat bermain. Jadi dia mula pukul 10.05 pagi. Jadi sini 10 yang pendek, 5 minit di sini. 5 minit ni dekat nombor 1 sebab sifar dekat nombor 12 ni. Okey, macam mana nak kira? Kamu kena hafalkan. 12 sampai 1 memang 5 minit. 1 sampai 2 memang 5. 2 sampai 3 memang 5. Tetap tak akan berubah. Okey, kalau kamu nak pastikan, kamu boleh tengok yang senggatan namanya, yang titik-titik yang kecil tu. Okey, contohnya sini dekat 12 ni kosong. Kamu tengok betul-betul. Lepas tu kamu langkah satu yang kecil tu. Okey, itu 5 minit. Okey, lepas tu 1 minit. Okey, langkah lagi 2 minit, 3 minit, 4 minit, 5 minit, 6, 7, 8, 9, 10 minit. Macam tu. Okey, jadi maksudnya sampai nombor 1 ni 5 minit. Okey, kalau dah tahu macam ni 5 minit, sini 5 minit, 5 minit, dapatlah kita kira. Jadi dia letak sini pukul 10.05, dia habis dekat 10.50. 10.50 maksudnya yang panjang ini akan jalan, dia berhenti dekat ni, nombor 10 ni. Sini 50 minit. Okey, jadi kita tengok di sini ni. Dia berhenti dekat nombor 10 ni. Jadi dia mula dekat sini tadi kan. Jadi dia gerak berhenti dekat sini. Lepas tu dia pun kira lah ada berapa kali dia langkah. 5 minit, 5 minit. Mula-mula dia langkah 5 minit. Lepas tu langkah 5 minit lagi jadi 10. Langkah 5 minit lagi jadi 15. Langkah 5 minit lagi jadi 20. Lagi 25, 30, 35, 40, 45 sampai sini berhenti. Maksudnya dia dah langkah yang kecil-kecil ni 45 kali. Okey, dia dah bergerak 45 minit. Jadi sini jawapan dia, mereka bermain bola selama 45 minit. Baik, yang itu tadi contoh dalam sistem 12 jam kan. 12 jam, dia ada titik 2 ni 12 jam. Seterusnya kalau dia bagi sistem 24 jam pula. Okay. Kalau dalam sini, ini sistem 24 jam. Dia ada titik ni sebab apa? Sebab ini adalah gambar jam. Okay. Kalau dalam gambar, dalam dekat jam yang kita tengok dekat tangan atau dekat dinding kah, kalau gunakan sistem 24 jam ini, dia memang ada 2 titik ini. Sebab dia kena ubah-ubah. Dia boleh ubah-ubah jadi sistem 12 jam. Boleh tukar jadi sistem 24 jam. Jadi titik ini dia tak buang. Sepatutnya sistem 24 jam dia tak ada 2 titik ni. Okay? Tapi tak apa. Kita abaikan. Dia sepatutnya macam ni. Baik. Jadi jam 14 sehingga jam 16. Okay?
dia menjahit baju. Mula jam 14, berakhir jam 16. Berapa lamakah ibu menjahit baju kurung? Jadi dia gunakan, kali ini dia gunakan garis masa. Okey, mula dekat jam 14 ni dia mula dia buat ni. Lepas tu jam 15 lah, lepas tu 16. Okey, sini. Jadi berapa jam? Dia lompat 1 jam. Jadi 14 pergi 15 1 jam, 15 pergi 16 1 jam lagi. Jadi 1 jam 2 jam. Ibu menjahit baju kurung selama 2 jam. Macam tu je. Okey, tak susah. Okey, guna garis masa lompat-lompat. Okey. Sebab yang ini dia punya nombor pun senang saja. Sini belakang sifar-sifar, sini pun sifar-sifar, tak ada minit. Okey. Baik. Yang seterusnya ini ada jadual. Kira tempoh mula gotong royong sehingga selesai. Dari mula sehingga habis. Jadi di sini dia gunakan dua cara. Okey. Cara satu, cara dua. Nanti kita tengok. Ini jadual gotong royong dia. Dari mula sampai habis. Dia mula pukul 7.40 pagi. AM. Pagi. Berkumpul dan talimat. 8.10 minit. Gotong royong ikut zon. 11.40 selesai gotong royong dan jamuan. Jadi maksudnya 7.40 sampai 11.40. Okey. Jadi cara yang pertama dia gunakan garis masa. Okey. Bila dia gunakan garis masa. Okey. Dia bermula gotong royong. Inilah sini start gotong royong 8.10 bukan 7.40. 7.40 dia baru taklimat. Okey. Jadi sampailah 11.40. 8.10 hingga 11.40. Jadi dia buat garis masa 8.10 AM dia mula buat garis masa sini mula. Lepas 8.10 1 jam kita lompat 1 jam 1 jam supaya senang kira. Okey, kalau kamu lompat sini, kalau kamu letak sini pukul 9 cun-cun, nanti 50 minit susah nak kira. Okey, sedang lagi 1 jam 8.10, 9.10, 9.10, 10.10, 10.10 hingga 11.10. Lepas tu sini kalau 11.10 sepatutnya sini 12.10 kan. Kenapa dia tak letak 12.10? Sebab dia habis 11.40. Jadi letaklah 11.40 sejak habis. Janganlah sampai pukul 12 pula. Okey. Jadi lepas dia dah letak semua, okey, yang beza 1 jam 1 jam 1 jam, ini tak sampai 1 jam, dia pun kira. Okey, 8.10 hingga 9.10 1 jam. 9.10 hingga 10.10 1 jam. Lepas tu 10.10 hingga 11.10 1 jam lagi. Lepas tu dari 11.10 sehingga 11.40, 11.10 sehingga 11.40 tak sampai 1 jam. Okey, jadi di sini kalau tak pasti kamu boleh gunakan jam macam ni tadi. Okey, berapa minit? Jadi di sini dia dah dapat, dia dah kira 11.10 sehingga 11.40 adalah 30 minit. Okey, jadi tambahkan saja 1 jam, tambah 1 jam, tambah 1 jam, tambah lagi 30 minit, 3 jam 30 minit. Okey. Jadi sebelah ni dia tunjuk satu lagi cara. Okay, cara dua, dia gunakan tolak. Masa tamat, tolak masa mula. Jadi kita boleh katakan juga untuk cari tempoh. Okay, untuk mengira tempoh, kamu boleh hafalkan yang ini ya. Masa tamat, tolak masa mula. Okay, ataupun waktu tamat, tolak waktu mula. Okay. Jadi waktu tamatnya 11.40. Tolaklah waktu mula 8.10. 40 tolak 10, 30. 11 tolak 8 dapat 3. 3 jam 30 minit. Okey. Kalau kamu dah mahir guna cara ni lagi cepat. Okey. Kalau dah mahir tu maksudnya kamu dah tahu yang mana tolak yang mana. Okey, macam mana cara tolak jam. Okey. Barulah kamu boleh guna cara ni. Okey, di sini dia tunjukkan kepada kamu. Ini yang mudahlah. 3 jam 30 minit. Baik, seterusnya muka surat 144. Okey, ini contoh yang terakhir. Okey. Nombor 4-nya. Ayah bekerja dari pukul 7.30 pagi, 7.30 pagi hingga pukul 5 petang. Kira tempoh ayah bekerja. Jadi, dia gunakan garis masa. Ya, mula dari pukul 7 sebab bapaknya kerja start 7.30 kan. Okey. Dia mula daripada pukul 7. Boleh juga. Okey, kalau kamu nak ikut cara biasa, mula dekat pukul 7.30 pun boleh juga. Okey, jadi kita ikut yang dalam contoh dalam buku lah. Okey, dia mula pukul 7. Pukul 7 sampai pukul 8. 8, 9, 9, 10, 10, 11, 12, 1, pukul 2, pukul 3, pukul 4, sampai pukul 5. Okey, bapaknya tamat kerja pukul 5. Okey, ayah dia. Jadi, di sini disebabkan pukul 7 ni dia belum mula.
Bapak dia kerja mulai 7.30, jadi dia letak di tengah-tengah ni. 7.30 AM sini. Jadi 7.30 sampai pukul 9, 30 minit. 30 minit. Lepas tu dari pukul 9 sampai pukul 5 senang. Ni 1 jam, 1 jam, 1 jam, 1 jam, 1 jam, 1 jam semua. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 jam. 9 jam tambah 30 minit tadi. 9 jam 30 minit. Macam tu je. Kalau kita ikut cara yang ini, kita letak masa mula macam ni. Masa mula adalah sama dengan ni, pun boleh juga. Kita boleh mula dekat 7.30 AM. Maksudnya sini 7.30. Kita mula dekat sini, lompat 8.30, 9.30, 10.30, macam tu boleh juga. Lepas tu satu lagi, cara 2. Dia tolak. Yang ini tadi. Nota yang cikgu bagi tadi, masa tamat tolak masa mula. Jadi mana masa tamat? Masa tamatnya adalah pukul 5 petang. 5 petang tolak masa mula. Masa mula adalah 7.30 pagi. Baik, jadi yang ini, langkah yang ini, dia tukar dulu kepada sistem 24 jam. Sebab dia dah lebih daripada pukul 12 tengah hari. Dia tukar kepada sistem 24 jam. Tengok, pukul 5 PM jadi 17. Sebab kalau dia tak tukar, nanti tak cukup. Macam mana kalau sini 5? Pukul 5 kan? 5 nak tolak 7, mana dapat? Jadi tukar kepada sistem 24 jam. Mesti tukar. Baik, jadi Sifah ni tolak 30 tak boleh. Dia pinjam dari 17, tinggal 16, dibawa 60 minit. Ini yang paling penting. Apabila kamu bawa, mestilah 60 minit. Mesti bagi pinjam 60 minit. Lepas bagi pinjam 60 minit, ini tak ada kan? Tak ada di sini, jadi tak perlu tambah lah. Jadi tinggal 60 lah. 60 tolak 30 dapat 30. 16 tolak 7 dapat 9. Jadi 9 jam 30 minit sama ni. Jadi tadi ini di sini ini dia yang penting. Mesti tukar kepada sistem 24 jam. Jadi cikgu tambah lagi nota ni tadi. Masa tamat tolak masa mula. Itu dia punya rumus. Dan langkah dia yang pertama, tukar kepada sistem 24 jam. Cari masa tamat, cari masa mula, tukar kepada sistem 24 jam, barulah kamu tolak. Yang ini, kenapa dia tak tukar? Ini sebenarnya dia dah tukar lah ni. Macam tak tukar. 11.40 kan. Sebab ini 11.40 AM. 11.40 AM dalam sistem 24 jam adalah jam 11.40. Jadi sama. Sebab tu ni masuk sini macam sama. Sebenarnya dia dah tukar. Yang bawah sini pun tukar juga. Tapi yang bawah sini, tukar dia simple lah. 8.10 samalah 8.10. Jadi tukar kepada sistem 24 jam. Langkah yang pertama. Lepas tu tolak. Apabila tolak, langkah 2 lah. Tolak. Apabila tolak, jangan lupa kalau pinjam 60 minit. Kalau kamu pinjam daripada jam, kalau kamu pinjam dari seberang sini, balik kepada sini lagi ya. Kalau dari sini, pinjam dari sini, kamu mesti bagi 60 minit. 60 minit. Kalau pinjam dari kawan sebelah aja, macam biasa. Sini, dalam sini operasinya macam biasa. Pinjam 10 lah. Kalau pinjam dari seberang, dari jam, 1 jam ada 60 minit, jadi dia bagi 60. Baik. Jadi, ya itu pelajaran kita pada hari inilah. Cikgu tak nak banyak sangat, nanti kamu keliru. Jadi, buat latihan yang cikgu bagi. Itu sahaja. Terima kasih.